Selamat pagi teman-teman, saya Liam Hang dari kelas DP5A, ilmu matriks 10DP20F1041. Hari ini kunjungan kami akan membentangkan topik tentang ketagihan film pornografi dalam kalangan masyarakat masa kini. Semakin membingungkan. Sama sekali, remaja zaman sekarang tak lari dari terjebak dengan teknologi. Kecanggihan teknologi yang meningkat dengan pesat sejak 10 tahun belakangan ini membolehkan para pengguna di serata dunia mengakses berbagai jenis data dan kandungan di internet, termasuk video-video yang berunsur-unsur ucah dan juga seks. Nampakkan video-video ucah mudah untuk dijumpai di internet membuatkan minda anak muda dan remaja semakin tercemar dengan imajinasi dan pengisian yang meresahkan arwah mereka. Walaupun laman ucah kebanyakannya telah pun disekat oleh pihak berkuasa di negara kita, tetapi terdapat berbagai lagi cara lain untuk mereka mengakses laman web tersebut. Beberapa antara mereka tidak menyadari bahwa cara menonton video pornografi mempunyai banyak kesan sampingan yang boleh memudaratkan tubuh badan, serta mental dan fisikal. Kebanyakan daripada mereka terjebak dalam tabiat online dan menonton pornografi secara serentak, yaitu sejak dari zaman remaja di sekolah menengah lagi. Lebih itu ada yang terjebak sejak dari peringkat sekolah rendah. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, juga bahan-bahan pornografi mudah untuk didapati di laman web sosial secara percuma, yang mana sebenarnya tidak dapat disekat oleh pihak yang berkuasa di Malaysia. Ini adalah beberapa isu yang berkaitan dengan topik ini. Namanya ialah ketagih bahan ucap punca sakit minda dalam akhbar Resmi Minda pada tarikh 26 Oktober 2012. Objektif video ini adalah untuk mengetahui dengan lebih mendalam betapa buruknya kesan ketagihan tentang video pornografi yang akan berlaku kepada masyarakat Malaysia. Selain itu, untuk menghargai usaha didik masyarakat Malaysia dan membendung ratus tahun beribu laman sesawang yang menyiarkan kandungan-kandungan video pornografi di negara kita. Untuk menyalahkan seseorang yang terlibat dalam ketagihan menonton video pornografi terlibat dalam perkara yang buruk adalah objektif yang ketiga dalam video kemenangan. Selamat petang, nama saya Kogenzo dari kelas DEP Yemeli. Nama meja saya sebagai DEP 20F1052 dan saya akan menerangkan punca ketagihan pornografi dalam kalangan masyarakat. Banyak faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu ketagih menonton video pornografi. Mengikut pakar, sebelum seseorang itu menjadi ketagih terhadap film pornografi, mereka akan melalui beberapa fasa dahulu. Pendedahan awal, fasa yang pertama ini biasanya terjadi sejak zaman remaja di sekolah menengah. Pengaruh rakan dan kemudahan internet menambahkan lagi perasaan ingin tahu remaja terhadap dunia pornografi. Tindakan mereka untuk cuba menonton video mengucap akhirnya membawa mereka ke lebah kepuasan yang berbeza dari apa yang pernah mereka rasakan sebelum ini. Mengisi masa lapang setelah kenal bagaimana keseronokan pornografi pada mereka, aktiviti yang tidak bermoral ini telah berlanjutan
setiap kali ada waktu lapang. Apabila waktu lapang, mereka akan mencari perkara yang berkaitan pornografi untuk memuaskan nafsu mereka. Rutin harian. Apabila sudah menjadi kebiasaan, perbuatan menonton video pornografik tersebut akhirnya menjadi rutin harian pada mereka. Kebiasaan yang sebelumnya hanya menonton video lucu apabila tiba waktu lapang mula menjadi rutin harian mereka setiap malam. Ketagihan. Fase yang terakhir ialah ketagihan. Di fase ini lah perbuatan menonton video lucu menjadi satu keperluan bagi mereka. Jika tidak dapat melihat video-video lucu, walau sekali, mereka akan menjadi gelisah dan resah. Dan ini semua daripada saya. Terima kasih. Nama saya ialah Kotigan dan nombor metrik saya ialah 10DB20F1058. So, tajuk kami ialah ketagihan filem pornografi dalam kalangan masyarakat masa kini semakin membimbangkan. Saya akan berbentang tentang kesan-kesan tentang masalah tersebut. Kesan pertama ialah emosi tidak stabil. Orang yang ketagih kepada pornografi ini sama dengan ketagihan terhadap dada. Kerana saat mereka menonton video lucu otak, mereka akan menghasilkan hormon dopamin yang tinggi sama seperti penagih dada. Sebab itulah, mereka hanya akan berasa puas selepas mereka melakukan perbuatan tersebut. Kerana dopamin tersebut terhasil dengan banyak. Penghasilan hormon dopamin secara tidak normal seperti ini adalah tidak sihat. Mereka akan menjadi cepat marah jika mereka tidak dapat apa yang mereka mahukan seperti menonton video lucu. Dengan tidak dapat menonton video lucu, seperti kebiasaannya menyebabkan emosi mereka menjadi tidak stabil dan resah setiap masa. Kesan kedua ialah urusan harian terganggu. Ketagihan terhadap pornografi boleh menurunkan keyakinan seseorang, menyebabkan prestasi dalam pekerjaan juga menjadi semakin merundum dan tidak produktif. Mereka yang mengamalkan tabiat menonton pornografi juga mempunyai kesukaran untuk bersosial. Ia juga mungkin disebabkan mereka takut akan penilaian orang lain terhadap tabiat menonton video pornografi dan onani yang ada pada mereka. Otak seseorang yang sering menonton pornografi juga akan menjadi lemah dan tidak dapat memahami sesuatu dengan pentas. Oleh itu, mereka yang ketagih akan mempunyai kesukaran untuk memahami sesuatu ilmu yang baru. Kesan yang ketiga ialah tidak berminat dengan pasangan. Ini pula kesan pornografi khas kepada mereka yang sudah berumah tangga dan mempunyai isteri. Mereka yang ketagih pornografi akan merasakan bahawa pasangan mereka tidak dapat memuaskan manifestasi nafsu mereka. Sebaliknya, pornografi di internet lebih mudah untuk mereka pilih apa yang mereka suka daripada apa yang mereka tidak suka. Ada yang bersifat songsang, ganas, kekerasan dan ada juga yang melibatkan caw pornografi. Di laman-laman web lucu, mereka boleh pilih jenis interaksi seksual yang bagaimana yang mereka mahukan, dari hubungan sejenis hinggalah ke video yang berunsur ganas dan mencederakan tubuh badan. Semuanya ada, tinggal pilih saja. Sebaliknya, pasangan iaitu isteri mereka itu sama saja macam mana rupa pasangan mereka itu macam itu saja ialah sampai bila-bila. Lebih hebat lagi, sampai satu tahap ada yang merasakan rumah tangga bukanlah satu keperluan mereka kerana mereka boleh mendapatkan kepuasan yang sama di tempat lain. Tambahan pula,
Ramai antara mereka yang ketarik pornografi ini mempunyai kesukaran untuk melakukan hubungan seks kerana jaka yang terlalu lembek. Ini mungkin juga kerana mereka tidak merasa teruja apabila bersama isteri mereka. Jadi, jaka akan menjadi susah untuk mendapat ereksi yang cukup. Nafsu dan perasaan teruja yang disalurkan secara salah dengan menonton video lucah tersebut akan memberi impak negatif terhadap rumah tangga mereka. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Nama saya adalah Kenzo dan machine number saya 10DP20F 1031. Hari ini saya nak membentang tentang cara-cara untuk mengatasi permasalahan ketagihan filem pornografi dalam kalangan masyarakat kini. Yang pertama, kita elakkan menyentuh bahagian intim di tutup tubuh anda kecuali semasa anda sedang mandi. Elakkan bersendirian dan cuba aktiviti berada bersama teman dan rakan di luar, terutamanya aktiviti bersukan. Jika anda akrab dengan seseorang yang mempunyai kebiasaan masturbasi onani, anda perlu menjauhkan diri daripada mereka jika mereka tidak mahu berubah. Ketahuilah bahawa dua-dua orang dengan kelemahan yang sama akan membuatkan anda semakin suka nak berhenti daripada kebiasaan buruk ni. Jadi, pilihlah rakan yang dapat mendorong anda melakukan perkara yang baik. Dan yang seterusnya, kita nak cuba cari aktiviti pengganti atau hobi daripada main gadget kepada perkara yang lain. Contohnya makanan, main game atau perkara yang boleh mengisi masa kekosongan anda. Jika anda serius ingin lepas daripada masturbasi, tutuplah akses tepat terhadap material pornografi. Jika anda mempunyai koleksi filem atau bacaan porno, buanglah semuanya. Bersihkan hard disk di komputer anda daripada tontonan porno dan buang jauh-jauh semua mainan seks yang anda memiliki. Seterusnya ialah elakkan melihat atau membaca majalah atau menonton video yang bersifat porno. Melihatlah perkara yang erotik baik daripada minum seperti bahan bacaan, DVD atau pada orang-orang tertentu yang berpakaian atau bergambar erotik akan memberikan dorongan seksual yang kuat. Okeylah, itu je lah. Thank you. Okey, baik. Selamat sejahtera puan. Nama saya Lawrence Lee Chia-Hun. Nombor metrik saya 10DP20F1061. Saya dari kelas GEP 5A. Okey, hari ini tajuk saya nak terangkan adalah ketagihan filem pornografi dalam kalangan masyarakat masa kini semakin membimbangkan. Okey, seterusnya. Okey, kesimpulan. Kesimpulan adalah ketagihan pornografi dalam kalangan remaja pada hari ini banyak berkait rapat dengan kemajuan dan perkembangan corak hidup yang dicekapi oleh manusia pada masa kini. Kerana ini berlaku kerana perkembangan teknologi yang berlaku masa kini membolehkan setiap orang mampu untuk memperoleh bahan-bahan pornografi terutamanya. Okey, selain itu dalam bentuk digital dengan murah dan cepat dalam telefon ataupun dalam laptop atau PC. Okey, selain itu pendedahan dan perkembangan pendidikan yang ada juga menyebabkan mengapa remaja pada hari ini dilihat lebih di hadapan berbagai ibu bapa dalam penggunaan teknologi sehingga ada di antara mereka yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja mengaksi pornografi tidak hanya diberi kesan pada fizikal atau tingkah laku seseorangnya. Okey, selain itu. Okey, pendapat saya. Pada pendapat saya, dalam dunia pornografi adalah perbuatan dan tidak boleh memuaskan keinginan bagi
pendekatan emosional dan jika dibiarkan, kesannya nafsu menjadi lebih tidak berkawal dan terdedah kepada maksiat. Jadi antara tanda ketahian untuk adalah cepat marah dan terganggu sekiranya diminta untuk berhenti menyiarkan pornografi dan seperti memiliki dua karakter kerana menyiarkan pornografi secara bersembunyi. Akhirnya, jauhkan media berkaitan rapat dengan pornografi. Okay, kalau website masing-masing. Okay, selain itu, mereka juga boleh ubah lingkungan persekitaran dan alihan perhatian ke hobi lain untuk mengisi waktu kekosongan. Okay, contoh macam sukan-sukan ataupun boleh tengok movie, okay, tanpa pornografi, okay, dan lain-lain. Okay, seterusnya. Akhirnya, ini adalah sumber rujukan. Okay, ada 5. Okay, jadi slide saya telah ditamat. Sekian, terima kasih. Terima kasih puan.